Aduh. Okey lah. Boleh lah. Terus mula-mula sekali nak cakap terima kasih. Terima kasih kerana sudi lapang masa. So, apa cerita? Okey, mula-mula sekali kan, aku ada interview beberapa orang lain lah, antaranya Ashid, Shah Slam. Dah tengok? Oh, terima kasih. Dah tengok? Dan ada orang komen, diorang ni semua latar belakang diorang ni, diorang semua ahli sukan. Lepas tu kau punya nama pun disebut lah, dipetik lah nama yang pelari sprinter juga Sprinter. Cakap gila ni diorang ni semua ni. Tapi aku wakil negeri hurdler. Buat pagar. Sampai peringkat sampai umur berapa? Aku sampai masuk ITM pun masih lagi, dengan MAS pun aku join juga, lagi juga, pagar juga. Boleh lah. Peak sampai umur berapa dalam sukan? Kira peak tu dalam masa dekat MSSM lah. Which is aku dapat the third place MSSM under 20 dekat KL Sedia Merdeka tahun 91 silap aku. Yang tu lepas tu sukan universiti, masum apa semua, itulah. Tapi masa masum tu aku tak pasti dia punya, aku dapat tempat ke tidak lah, silap aku dapat nombor 3 ke nombor 2, aku tak ingat lah. Dah lama lah. Tapi yang paling ingat sukan, tu cita-cita memang nak go sukan C dulu. Habis tu tak tahu macam mana dia, lepas tu aku masuk ITM. Lepas tu ITM hilang macam tu je, tak ada. Sebab aku lari daripada circle, aku punya circle dekat Kelantan tu ada geng-geng yang dah pergi ke sukan C. So bila tak ada dalam circle tu, aku macam leka lah. Kita kan muda-muda, bila dah pergi ITM, mula lah kan. Pergi terjebak dengan benda-benda biasalah. Dah jadi budak ITM kan, so bangga diri sekejap lah. Dah lupa sukan apa semua lah kan. Gitu lah. So tu kubur macam tu jugalah. Cuma bila orang universiti panggil, ITM panggil untuk join sukan tu, kira main-main je lah. Tapi join lah, tapi main-main. Tak ada nak concentrate betul-betul macam satu hari 2 kali kau training pagi petang kan. Masa bila aku dalam circle aku kat Kelantan dulu tu, memang pagi session dengan petang punya session. Jadi bila masuk ITM, aku punya session ikut suka, yang jadi ikut je kan. So mana nak jalan pun. Which is aku punya timing masa tu pun kira macam kira dah dekat-dekat lah. Istilah aku buat live 56, and then kita punya yang nombor 1, nombor 2 dekat Malaysia masa tu under 20 54, 53, 52 macam tu je. Aku dalam 56. Masa tu aku baru 17 18 kan. So boleh lagi kalau betul-betul lah, tapi habis kat situ je lah sebab masuk ITM. Muzik punya kecenderungan ketika bila pula dia bermula dengan aktif? Aktif muzik bahasa kat Kelantan aku mau bersukan, so tak ada ruang. Masa tu kat Kelantan kau tahulah mana ada muzik punya, orang kata pendedahan muzik pada semua budak-budak muda. Yang lebih dedahnya ialah kepada DK Barat. Which is masa aku tak masuk DK Barat, masa tu masuk. Tapi jenis macam lenggok dia, aku dia lain. Dan masa tu jiwa tak kena dengan jiwa aku. So bila masuk ITM tu, aku dekat Art and Design, which is ada budak-budak muzik daripada situ aku mula best lah. Campur lah budak-budak muzik lah apa semua. Daripada situ gitar, kenal pegang mic betul-betul. So dari situ pula ada masa tu dah start karaoke kot. Mula geng-geng aku bila cuti weekend je bawa pergi karaoke. I remember ini masa aku pergi ke karaoke tu dekat somewhere dekat
PJ, Piccadilly, area-area sampai situlah. Kau tahu kan? Nyanyi satu Ajin Black Rose ada tau. Ajin Black Rose, penyanyi Black Rose tu, dia pun nyanyi kat situ juga. Dia pun ada lepak kat situ. So dia dengar lah aku nyanyi. Aku nyanyi lagu apa? Richard Marx lah aku nyanyi. Apa lagu? Hold on, apa tak ingat. So dia bertepuk tangan kat aku, cakap thumbs up kat aku. Cakap, oh penyanyi thumbs up kat aku. Aku bangga je kan. Tapi kat situ je lah. Sebab masa tu InDesign. So tak boleh nak go into music sangat, main-main je lah masa tu. Lepas itu barulah di tahun 94-95 baru aku berhenti daripada ITM. Tak habis belajar. 92 aku balik Kelantan balik, aku ambil STPM nak ni bagus sangat. Dan aku join MPK, Majlis Pemandang Kelang. Majlis Pemandang Kelang as pembantu takbir. So situ pembantu takbir ni kira aku dalam department public relation. So aku handle apa semua mengenai complaints lah. And then aku juga jadi MC, aku kena buat organize apa saja event lah. So aku punya department buat event untuk kira macam karaoke -1 punya pertandingan menyanyi lah. So aku jadi Rusia, tiba-tiba nama aku ada dekat dalam nama peserta. Which is aku pun tak tahu. Aku ada cakap lah dekat member dekat MPK tu, aku minat ingat menyanyi kan, tapi tak pernah orang kata betul-betul serius menyanyi dengan band apa. Budak-budak band tu lah bagi nama agaknya bos aku. So masa tu masuk tanding sampai final. Dan kebetulan Syahri Amri ada. Syahri Amri as a judge. Rezeki betul. Kat situ lah abang Siso ada. Abang Usop Korfatasa. Dia ada sekali. So lepas aku nyanyi, terus sehari jumpa, kita orang nak buat grup. Masa tu sehari dah famous lah. Diana Zain, Gerimis mengundang macam-macam lah kan. So kita pun okey bang, on je lah kan. So situlah ada bermulanya. Jadi semacam pendedahan aku pada muzik tak berapa orang kata luas daripada kecil. Daripada kecil aku didedahkan dengan muzik-muzik daripada vinyl. Daripada vinyl piring hitam. Vinyl piring hitam, which is masa tu arwah mak aku, abah aku layan L. Ramli. Layan DJ Dave. Layan kumpulan Agogo tu apa nama aku tak ingat nama dia. So layan Hindustan. So abang aku pula layan Gary Moore. Lain. So itu semua tu Bonnie, abang kosong lagi lah yang Bonnie M, yang budak-budak baru masa tu kan. So aku bercampur macam tu je lah. So bila aku dah besar sikit, aku remaja, aku mau kepada muzik overseas. Aku mula dengar lagu-lagu R&B macam apa tu, Karen White masa tu, Richard Marx masa tu, ada Bobby Brown, Whitney Houston, pop masa tu lah. Ada Boyz II Men. Yes, New Kids on the Block, zaman-zaman tu dulu kan. Then lepas itu baru aku orang kata minat pada muzik Melayu. Masa zaman 80-an rock kapak, aku tak apa nak layan. Tak rock ke ataupun memang tak layan lagu Melayu? Aku rock dekat lagu hanya Search dengan Wing je. Aku bulan-bulan tu aku macam okay, aku nak dengar jugalah Dharma Sutra, BPR aku dengar, tapi yang bla-bla apa yang kapak-kapak yang ada zaman dia kapak semua kan. Aku pilih nama yang besar-besar je aku boleh masuk. Tapi masa tu aku punya main is Edwin Zainal. Edwin. Tapi memang Edwin memang aku follow all the way lah sampai Zainal buat solo pun. Itu aku punya influence. Dan juga masa tu abang Jamal. Abang aku gila Jamal. Tapi aku masa tu Jamal aku tak boleh masuk. Kenapa? Aku tak jenis tak suka suara-suara yang bass punya.
macam Zainal kan lagu suara dia tinggi kan, so aku mau attract dengan muzik dia, and then masuk dia buat lagu album hijau dia tu, album Gamal tu, masa tu aku macam inilah yang aku cari sebenarnya, muzik yang macam ni lah aku nak kan. Which is macam kita tak dapat apa kepuasan mendengar tu bila, sebab aku pernah, kalau kau nak tahu, aku pernah tidur dekat Maybank tu semata-mata aku nak masuk konsert Zainal 1991 kot dekat Stadium Negara tu. Tidur babe. Aku rasa tu aku duduk kat kapal, kau tahu, kapal Kelang. Duduk dengan abang aku. So kapal ke KL, kau tahu jauh macam mana kan. Aku kena naik kapal ke bus stand Kelang tu dekat sejam. Lepas tu Kelang ke bus stand Kelang KL tu dekat sejam lebih. So aku habis konsert pukul berapa? Pukul berapa masa tu? Pukul 12, pukul 1 kot. Dekat konsert Zainal tu. Tidur lah itu. Aku cakap, pasal tak ada kan? Nak tidur dekat tangga Maybank tu. Zainal punya pasal. Itu memang aku tak boleh lupa. Dan aku jumpa Zainal, aku cerita kat dia gelak lah. Aduh, itu macam. Tapi best lah, bila aku dah join industri, macam aku dapat jumpa geng-geng Headway, macam puas lah, at least aku dapat juga finally kan. Cuma tak dapat tengok dia punya performance as a Headwind punya tu, aku tak dapat tengok. Because dia orang dah tak together lagi Itulah. Best daripada meminati mereka, lepas tu dapat berkenalan dengan orang. Yes. Betul. Out of curiosity, tadi pertandingan karaoke tu dapat tempat ke berapa? Aku dapat Nat Johan. Oh, Nat Johan. Nat Johan. Okay. Nombor 2, nombor 1 tu budak tu memang dia juara, dia bintang asli Selangor. Dia menang juga masa tu. Masa tu budak tu memang famous lah. Memang dah agak dia menang lah. Aku underdog lah. Nat Johan ni ada dia punya advantage tau. Ada satu orang nama dia Mas Diamond di Singapura. Dia pernah menjadi juara satu pertandingan Talent Time di Singapura. Tahu tak tempat kedua siapa? Mas Diamond tadi nombor 1. Tempat kedua nama dia Muhammad Nasir Muhammad. M. Nasir. Silap M. Nasir kalah. Dah lupa dah tempat kedua ataupun dia kalah teruk. Lepas tu kita je lawak tengok tu. Mas Diamond boleh kalah ke M. Nasir. Jadi tempat kedua okey. Betul. Siapa nama penyanyi American Idol tu? Lambert. Adam Lambert. Adam Lambert. Dia pun bukan champion kan? Tapi dia lagi itulah. Itu kayak macam, even though dapat nombor 2, tapi aku rasa macam terkejut juga macam dapat, macam tak sangka lah, sebab aku pun ilmu bahasa nyanyi masa tu tak ada sangat. Kita just nyanyi je, and then aku practice seorang-seorang, tak ada siapa monitor. And then bila aku dapat dapat satu course latihan vokal intensif dengan one of the vocal coach dekat Kelang, which is batchmate Siti Hajar kat ITM. So dia tanya aku, first dia tanya bila nak masuk kelas tu, you nyanyi suara daripada mana? Aku cakap daripada perut. Dia macam terkejut ke? Bagus, daripada perut. Which is diaphragm kan? Okay. Dia kata, okay tu, awak dah ada basic, awak pandai lah tu. Aku cakap, okay tu. Oh ya ke? Aku macam nganga je. Oh ya ke? Aku main teka je. Mana dapat jawapan tu? Takkan main teka yang tu je? Memang dah terbaca dulu ke? Tak, memang sebab aku menyanyi, aku rasa tekanan tu daripada perut aku. Itu je aku cakap. Right. That's why aku cakap macam tu, dia macam impress lah, macam, okay. Sebenarnya dia betul cakap, sebenarnya bukan perut, itu diaphragm tu. Dia cakap okay, alright. So bila situ belajarlah vokal sekejap intensif, bolehlah sikit-sikit ilmu kan. So daripada situ sebab dapat panggilan daripada Syahri, ambil key apa semua, bermulalah career. Tapi best. Cerita aku dengan Syahri ni satu hal juga tau. So kita budak, masa tu aku duk fikir,
bila jadi penyanyi ni, kau satu lagu 5 minit lah satu lagu. Kau record. Yelah tu Aku sehari panggil. Rol, malam ni pukul 9 lah studio. Okey bang. Nyanyi lagu apa bang? Kita buat, dia bagi tajuk lah, kita buat lagu ni dulu lah. Oh ya ke? Oh, satu lagu je? Cik, aku siap tanya, satu lagu je. Kita tak tahu kan masa. Aku macam, okey, bila aku menyanyi, masuk je, cik, confident kan. Start nyanyi, satu lagu. Bila dia nak tekan record ni kan? Aku dah. Yalah, kata, biasa dia 3-4 kali nyanyi kan, baru kita nak record kan. Aku dah 3-4 kali nyanyi, tak record lagi dia. Warm up. Okey, kali dah warm up, okey masuk. Satu line tu macam, tiba aku tengah nyanyi, pop, dah berhenti kan. Apa hal? Dia bebel. Dia nyanyi macam pergi macam highway kau menyanyi. Aku blur sekejap. Nyanyi macam highway. Feel mana feel? Feel? Dia feel. So, benda tu jadi culture shock lah kat aku. Aku jenis yang orang, kalau aku masa tu jenis yang bila orang macam cakap aku ni tak bagus, aku akan belah macam tu. Aku akan malas lah aku buat benda yang aku bagus macam tu. Macam aku belajar kat ITM juga. Macam belajar kat ITM, aku tak pernah dapat markah yang serendah itu masa aku dekat sekolah, tapi dekat ITM aku dapat markah yang serendah itu, which is aku tak boleh terima. So aku belah. So aku berhenti. Sebab design, you basic dulu 2 semester, and then after masuk third semester, you boleh pilih, you pergi grafik, you nak pergi fine art, you nak pergi industrial design, you nak pergi fashion. So aku nak pergi grafik, tapi aku tak dapat. So aku cakap, kalau aku tak minat, aku nak belajar. Aku berhenti, which is macam mak bapak aku macam nganga je. Kau ni biar betul. So itu bila kena dengan Syahri cakap macam-macam kat aku, dia tak marah lah, tapi biasalah kan. Cara dia menyanyi macam ni. So aku tak boleh terima. So aku hello kat dia. Tu lepas 2-3 lagu kot. Satu lagu, 2 lagu. Aku hello kat dia, bang, saya tak dapat nak terus bang. Saya ingat bang bapak saya suruh belajar. Syahri cakap, oh ya ke? Okey lah. Macam tu je? Itu je. Aku belah kan? Aku belah. Lepas tu, budak-budak umbrella lain, kau apa hal? Tak ada. Aku tak boleh lah. So, okay. Aku budak-budak umbrella pun masa tu baru kenal sebab Syahri just pick. Pilih-pilih je audition ni kan. So, aku tak pernah kenal. So, lepas 3-4 bulan tu, aku punya drama lah budak umbrella ni. Kau macam mana? Okay, hello kan. Lepas tu aku tanyalah. So, macam mana projek umbrella? Dah jumpa penyanyi baru? Belum lah. Kat 10 orang audition dapat. Aduh, dia pun macam, aku tak tahu bila projek ni nak jalan kan. Lama lah. Memang lama projek tu sebab dia tertunda pasal tak ada vokalis. Yang bestnya vokalis jumpa dulu. Baru? Baru yang lain-lain. Baru drama seorang-seorang, audition seorang-seorang. Tapi dah jumpa semua, vokalis pula lari. Lepas 3-4 bulan tu, aku pun macam tergerak hati. Budak-budak ambil cakap, Rul, kau pergi je lah kot. Sebab tak jumpa lah. Aku tengok yang lain-lain audition pun macam tak boleh je kan. Macam ada lah seorang dua tapi tak kena pula dengan kita lah. Macam tua kan. Ada seorang tu komplain. Aku pun macam tak macam mana tiba-tiba macam aku boleh terima. Aku macam okey lah, give it a try lah. Kan? Aku hello Syahri. Syahri cakap apa? Rol, aku dah jumpa dah penyanyi lain. Aku pun macam rasa masa tu aku malu gila. Aku malu gila kan. Aku dah tolak dia. Of course lah, mungkin kau apa hal? Aku dah susah payah tiba-tiba kau datang balik kan. Macam tu lah. So lepas minggu dia call aku. Rol, jom masuk studio. Situlah bermula je aku masuk King Studio. Masuk King Studio tu lagu dah record semua macam masa tu Lalaga jaga vokal. Lalaga jaga aku okey sikit. Baru aku boleh perform.
Lepas tu Lan Laga just cakap, okey lah kau punya ni okey, tak ada ni sangat. Kau punya pitching pun okey lagi. Cuma kau punya feel kau kena ni. Okey bang, boleh. Sampai lah macam itulah perjalanan aku nak jadi penyanyi tu macam aku tak minta, tak cari. And then siap boleh lari lagi. So itulah perjalanannya sehingga sekarang lah. Dalam umbrella pun macam-macam cerita kat sebenarnya. Ada apa-apa yang boleh dikongsi ke? So bila record lagu satu tu Seribu Rahmat, okey. Masa tu Syahri Amri tengah peak lah. Case 200-300 ribu slam. Letup lah Chris Mims mengundang tu apa kembali terjalin apa semua. Dan aku ramalan Melaka bukalah hatimu. You case-nya. So masa tu Syahri Amri phone tu dia boleh campak buang je. Kena WhatsApp sikit dia campak je Syahri Amri masa tu kan. Kau tahu Syahri kan. Dia one of the composer yang buat duit lah masa tu. And then tahun 97 Syahri accident. 97 97 silap aku 97 Syahri accident which is macam masa tu dah 50 dah. And then masa tu dia tengah buat album, second album kita orang. Buat masa tu. Tengah buat. And then aku pula baru kahwin masa tu dengan ex-wife aku, first wife aku. Lepas tu baru kahwin, which is masa tu ni Anura, kalau kau ingat, ni Anura one of the PR, which is bangkang aku, kau aku menyanyi, aku nak kahwin kan, bangkang gila-gila punya. So daripada situ impact dia dah kat situ, aku kahwin. Lagi satu, Syahri Amri accident, dan bila Syahri sedar, Syahri pecah kongsi dengan kongsi dia Rizwan tu. So Syahri tanya kita orang, korang nak ikut Rizwan ke kau ikut aku ikut pergi Menora, tapi kontrak dengan Mekah Production, which is dengan Rizwan. So kita main masih dalam kontrak, so dengan Mekah lah. Syahri buka Menora, and then dia ambil scan Lemon Tea apa semua kan. And then ada satu lagu yang dijangka hit, yang hit Syahri nak bagi yang hit lagu tu. Lagu tu ingat lagi dia punya jodoh cendekiawan tak mungkin menyertai seniman. Dia ambil lagu tu, dia keluarkan daripada album tu, which is kita orang tak ada lagu hit. And then aku pula kahwin, album tak jalan. 97 pula kena pula combo dia. Kita punya ekonomi banyak kan, banyak artis yang tak ada job, apa semua, ekonomi pun turun, banyak celebrity corner masa tu muncul kan, kalau kau ingat lah. Ya, ingat. Yes, masa tu zaman memang menurun kau-kau punya, tak ada, orang kata show pun tak ada apa semua. Di situlah permulaannya habis. Alhamdulillah macam almost that's it lah, tak ada. Lepas second album tu that's it, tak ada. Aku belah pun tak habis kontrak pun. Even second album aku pun, aku hilangkan diri, aku buat hal aku je. So which is macam kesian juga lah dekat band members yang lain, which is macam aku tak pergi promosi, dan album tu pun tak jalan sebenarnya, Which is aku frust lah sebenarnya, sebab which is tak dapat sentuhan Syahri yang betul-betul Syahri, which is masa tu kebanyakan hanya berapa lagu je Syahri bagi, almost 3 ke 4 lagu je, tu pun dia target lagi satu, which is tak ada lagu yang betul-betul aku rasa sama dengan first album tu. Aku dapat bila aku record album tu, aku rasa macam aku mana nak letak jadi hits ni. Aku macam tak boleh nak standing dengan Ramalan Ku Benar Belaka dengan first album tu. So aku dah macam fed up, tapi kita jenis budak, kita tak cakap kita tak cakap. Kita cakap melalui perbuatan, which is aku tak pergi promo, aku tak pergi stesen radio, aku tak pergi
majalah punya dengan reporter semua aku tak pergi, which is aku belum masa tu kahwin apa semua. Itulah bermulanya slowly hilang. 97, 98, 99 sampai 2000 aku join Malaysia Airlines. 2000. 97 to 99 tu aku meniaga pembalik. Di Melata, aku di Puchong. Aku start dengan dekat Puchong Bandar Kirara, lepas tu aku buka dekat Shah Alam dan aku buka dekat Kelang sekejap. Macam tu lah. Sampailah tahun 99 lah aku pergi interview. Ujung tahun 99 pergi interview dekat MAS. Alhamdulillah rezeki anak. Satu anak aku dah 3 tahun. Dah, itulah bermulanya career as a pramugara pula. Kira lewat juga tahun 2000. Aku umur masa tu 27 join. 27. Umur 27, which is dalam maksimum 30 masa tu. Dia ambil maksimum 30. Itulah. So tinggalkan sekejap dunia nyanyian tu, tapi dalam masa sama aku mendalami satu bidang yang lain. Aku buat lagu. Masa tu lepas aku berhenti, aku 97, 98, 99 tu aku belajar main gitar, aku belajar main keyboard, aku belajar buat lagu. Aku belajar semula, aku buat semua. Then aku jumpa Ajay, aku bagi lagu ke Ajay cakap kau buat je. Tapi bagi macam tu je lah, aku tak ingat aku bagi berapa lagu ke Ajay. Tapi Ajay senyap macam tu je. Lepas tu aku pun senyap macam tu je. Terus contact. Dan aku join MAS. Sampai 2002 aku jumpa Eddie Hamid dekat dalam kapal. Rol, kau nak buat single lah? Single? Kau apa? Jom lah. Masa tu umur aku 29 dah. Lepas tu ada matahari, ada 29. Okey lah, boleh lah. Kita untuk compilation album Eddie Hamid je lah. Nyanyi je lah Panah Asmara selaku tu tahun 2002. Masa tu. So tapi lagu tu just PM tepi punya lagu je. Tak ada, aku tak pergi promo, tak pergi apa kan. So tak ada show nyanyi, tak ada apa sampai 2013 tak silap aku. 2011 aku jumpa Syahri Amri balik. Syahri bagi satu single untuk compilation punya album dia, which is Sayang Bersebab tu. Tapi aku perform solo, tapi aku letak as a umbrella dekat album tu, as a umbrella tahun 2011. Dari situ juga aku jumpa budak-budak umbrella tu balik kan. Semua original members kecuali seorang keyboardist dia tak join. Then 2011, masa tu 2013 kenal Roslan Mokhtar kan. Roslan Mokhtar dia kawan Facebook. Masa tu kita dah bila Facebook kita kenal balik. Semua kita punya circle dulu masa dekat dalam industri. Jumpa Roslan, Rol, ni ABP panggil kau. Aku cakap masa tu 2013 masa pilihan raya macam tu kan, 2013 tu. So nyanyilah dengan Bagio, Ayai, Amir, aku. So masa tu perform kat ABP, which is kira macam viral sekejap lah. Kita orang 4 orang tu kan. Semua layan, semua meriah lah satu stadium tu. Daripada situ orang mula nampak aku. Aku get back dalam industri tapi masih lagi bekerja. Dari situ aku jumpa dengan a few reporters. Rudy Imran suggest, kau nyanyilah balik bang. Rol, macam mana nyanyi balik? Kau contact Poji Samad, yes. Daripada situ Poji Samad pun tengok aku perform masa kat BP. Dia pun okay Rol, macam ni, apa kata aku ada satu lagu ni, kau duet dengan Masha Milalando. 2014. Pada situ aku mula dah dapat show nyanyi, and then aku assign satu budak Poji ni, nama dia Ijam kan, untuk carikan show untuk aku. Carilah at least aku off days aku boleh pergi menyanyi kan, macam tu.
And then 2014 lagu tu muncul, tapi biasalah, gitu-gitu je lah. Boleh lah. Aku masa tu niat aku untuk keluarkan single, bukan nak bagi tu meletup sangat. Aku tak ni sangat, tapi aku cuma nak, okay, Zahrul Umbrella ada lagi, nak bagi tahu tu je. Zahrul Umbrella ada lagi, which is kalau aku dapat show pun aku perform lagu Umbrella je. Lagu ni orang tak apa nak dengar pun. Which is kita nak bagi tahu itu je. Then 2015 Astro panggil untuk Gegar Vaganza. First season tak silap 2015 tu. Which is dia punya rakaman, bukan live masa tu. Cakap apa ni Gegar Vaganza ni, diva apa, La Vida apa ni kan. Apa vida-vida ni, keputih-keputih ni apa ni kan. Tak boleh angkat recording, lepas tu komitmen seminggu 3-4 kali ke. Record satu minggu 3 episod macam. Oi, banyak makan masa ni, aku tak boleh ni terbang ni macam ni kan. So reject. So Astro pun macam, Astro producer macam, alah Zahrul Kek Wat, aku bukan Kek Wat. Aku tak boleh nak commit kan. Aku dengan roster macam ni, dengan takkanlah aku balik London aku nak menyanyi, gila. Tak boleh cakap kan. So aku pun macam ya, tengok, Abang Ayai menang masa tu first season. Wow. Okey juga Gegar Vaganza ni kan. Bagus juga. At least kita bagi booster untuk kita penyanyi lama kan. So 2015, 2016 dapat call lagi. Bang, jom nyanyi tak this season? Okey, kejap. Aku tanya aku punya management MAS masa tu kan. And then masa tu MAS tengah tukar Malaysia Airline System, tutup jadi Malaysia Airline Berhad. So dia pertukaran, so banyak dia buang pekerja dan dia kecilkan organisasi. So staff masa tu tak boleh nak ambil cuti tanpa gaji, sebab aku kena ambil cuti tanpa gaji juga. So dari situ aku nak selit tu macam susah. Aku nak selit ambil cuti pun susah. Sebab company aku dulu ni macam dia banyak kerenah birokrasinya. Yang kita nak kena tunai apa semua. Aku macam ini benda leceh lah. Tak apa, kita masa tu aku pun dalam hati macam tak nak je. Kalau ada rezeki ada lah, tapi aku tak ada beria sangat. So 2016 aku lepaskan aja tawaran tu dan tengok, masa tu Gegar Vaganza meletup Nana menang masa tu kan. Masa tu peak Gegar Vaganza daripada 8 minggu jadi 9 minggu dan sambung pula dekat Istana Budaya masa tu, which is macam wow, next season aku kena join ni. Lepas tu pergi audition untuk third season tu, dapat tu aku nak tak nak aku tunai juga nak tak nak tunai office ambil cuti tanpa gaji dan lepas, which is aku diberi kebenaran hanya untuk 1 bulan saja cuti tanpa gaji tu. Setengah yang keempat aku kena request lagi 1 bulan. Aku kena tulis lagi 1 bulan. Aku macam nganga je macam tapi bagus juga macam tu. Kalau aku tak lepas 4 minggu kan, okey agak lah kan, sebab benda ni tak tahu aku lepas tak lepas. So join. Sekali lepas 4 minggu, lepas tulis surat lagi. Then sampai final, then alhamdulillah dapat nombor 3 ke Which is aku tak sangka Abang Aming ada kat situ, Nora ada situ, Siti Arwah Siti Sarah ada, Azharina ada. Semua Nora, yes. Siapa lagi, Zur Eda. Semua best. Semua which is Gegar Vaganza, which is satu program yang betul-betul impact dekat career aku as a penyanyi. Which is penyanyi yang orang kata, aku boleh katakan aku is one hit wonder punya penyanyi jugalah pada aku. Aku boleh kategorikan. Actually ada 2-3 lah, tapi yang lagu tu satu betul-betul yang meninggalkan kesan. Dan lepas itu aku mula dapat tawaran berlakon. Dan bila dapat tawaran berlakon tu, aku punya kerja dekat airline tu macam, aku masa tu dah 16 tahun dekat Malaysia Airline, which is macam aku punya posisi tu tak naik, tak turun. Duduk stuck as a cabin crew biasa, steward biasa. Which is aku tak ke mana 16 tahun tu. Kalau kita kerja dekat
ground ke office ke, mungkin kita dah jadi, kalau kerani jadi ketua kerani ke apa kan. Tak, aku tak ada jadi ketua pemegara ke, chief steward ke, in-flight supervisor, tak ada. Aku kat situ. So aku penat lah, macam ada sikit penat lah. Kebetulan pula MAS masa tu asyik rugi je dengan minyak naik apa semua. And airline industry, our airline industry lebih terjurus ke arah everyone can fly punya airline. Kan, you know what I mean. So itu yang kawan-kawan aku ramai yang pergi ke everyone can fly, which is diorang kejap je dah boleh pergi naik as a supervisor dekat sana. Dan kita dekat sini, yes, kita boleh pergi overseas everything, tapi kita masih lagi jadi macam orang bawahan, orang kuli yang dekat itulah. So dia menyesal tu tak menyesal, suka, tapi aku rasa dah cukup kot. Dah cukup, and then penat. Aku dah rasa semua, aku dah pergi semua, aku dah buat semua, dah tengok semua. And then aku nak sambung balik apa yang aku berhentikan almost 20 tahun lepas kan. Aku berhenti daripada menyanyi. Yes. 96 aku berhenti. Dan 2016, 17 aku concentrate as a full timer dengan berbekalkan satu lagi sumber, which is berlakon. Itu yang aku rasa berani sikit lah nak berhenti. Sebab kita tahu menyanyi, which is yes, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Tapi macam berlakon ni, kalau tak ada menyanyi, berlakon. Kalau berlakon tak ada, kita ada menyanyi. So ada orang kata, aku fikir macam ada sumber lain selain penyanyi. Mungkin kita dah tua-tua, mungkin kita tak laku nak menyanyi, tapi bila tua-tua kita mungkin boleh bawa karakter pelakon, karakter pakcik-pakcik ke, atuk-atuk ke kan. Macam tu lah. So aku berfikiran macam tu. So then sampai sekarang kan, aku teruskan, alhamdulillah, dengan pula COVID, airline industry merudum. Which is, yes, itulah. Okay, macam bila fikir balik, memang sebaik aku berhenti tu kan. Kalau aku terus dengan airline, teruk agak tapi mungkin itu aturan Allah, memang dah rasa dah cantik lah. Dah susun macam tu Dah susun cantik. Kira macam aku berhenti menyanyi sebab Tuhan nak tunjuk aku merantau di seluruh dunia. Kau tengok dunia ni macam kau menyanyi, kau tak pergi mana. Okay, mungkin aku buat dosa ke lagi bila aku menyanyi ke, kita tak tahu kan. Ataupun kita buat benda-benda yang tak elok bagi masa kita menyanyi, mungkin Tuhan kata okay, kau kerja makan gaji ke apa, tapi masa sama kau boleh pergi merantau tengok negara orang. Which is betul-betul buka mata lah bila aku pergi overseas, banyak ke tempat luar negara. Macam kita buka mata dari segi muzik, dari segi jiwa, dari segi budaya, dari segi apa saja yang pada aku rasa aku beruntung jadi orang Malaysia. Tiba-tiba patriotik pula. Apa salah satu keuntungan tu? Makan dengan weather kan. Weather tu aku rasa macam bila aku pergi dekat winter punya country, aku dah sangat lah. Aku macam balik susah nak keluar, sejuk macam. And then bila pergi area Middle East, Allah, panas yang sangat-sangat panas. Kau keluar rasa macam duduk dalam oven tu. Aku pergi dekat Dubai, aku pernah rasa 50 darjah Celsius. Aku cakap, ini sekali lah aku pergi. Lepas tu aku bila sampai kat Middle East, aku tengok temperature tu, berapa temperature kita sekarang. Kalau 48, 49 tu aku tak keluar dah. 40 pun aku duduk bilik lah. Duduk hostel je. Aku tak boleh. Then kalau pergi India nak minum air yang bersih pun tak ada. Kadang minum water pun boleh sakit perut. Memang betul keadaan tu. Kalau kita orang Malaysia minum air dia orang, kita perut macam rabak. Betul. Even kau, aku duduk 5-star hotel dekat Delhi. Kau kumur air dia, ICP. Kumur tu, kau kumur je bai. Dia punya rasa macam ini bukan macam air kita, rasa macam pahit, macam kotor. Macam aku tak tahu, macam
dia punya kau 5-star hotel ni kau tahu. Tapi dia punya rasa bila kau kumur bos gigi tu macam lain lah, tak boleh. And then bila kau keluar, aku ada keluar jugalah cari kain, cari cotton kain, semua murah-murah. Kau keluar seharian tau. Bila kau keluar, kau masuk bilik, kau buka seluar, kau kebas seluar kau, pam, macam tu kan. Kau kebas seluar tu, macam berdebu dia. Kau tak dapat jumpa kat Malaysia debu macam tu tau. Sebab tepi-tepi jalan dia orang semua mana ada tar, pasir semua. Dan kau cuba korek hidung kau, hitam. Penuh. Bangun pagi mata macam mana? Kepada penuh kan? Penuh ni. Aku tak boleh nak cakap lah. Macam kalau kalau pergi London, London tu okey lah pada aku. Cumanya sebab bila London tu kita banyak Malaysian, ramai Malaysian kat sana. So kita lebih kata kita tahu, kita dekat sebab orang Malaysia ramai kat sana. Berhati-hati sikit. Kalau kita beraya kena pergi London, aku okey. Kalau kau raya kena pergi, aku pernah raya dekat Nagoya. Mati kutu aku. Nagoya apa dia kan? Malaysia. Lepas tu pula aku punya set, yang satu set dengan aku tu semua Cina India. Aku bawa rendang. Aku lepas semayang raya aku buat flight tu. Lepas semayang raya bawa rendang apa semua. Lepas tu lepak dengan budak-budak tu, cakap, jom lah. Aku punya supervisor cakap, jom kita entertain Zarul raya. So gathering sama-sama. And then aku buka rendang, then ada sushi dekat area dalam lounge tu, macam sushi dengan rendang pun belasah lah. Dia raya itu yang budak Kelantan di Nagoya kira. Tak, beraya di Nagoya. And then aku menyaksikan sendiri Sydney Olympic. Paling best is 2010 World Cup dekat Johannesburg dengan kebetulan ke memang plan? Kebetulan campur pula aku honeymoon dengan wife aku bawa wife aku sekali. Itu nama. Bawa wife dengan FOC tiket, cuma bayar cukai je. Bilik hotel dah ada. So masa tu memang World Cup. And then Joburg 2 hari ke 3 hari Joburg, and then pergi Cape Town 3-4 hari Cape Town, and then ke Argentina lagi pun, orang pun sana pun layan World Cup juga. Memang kita sama-sama layan juga kat sana. Lepas tu balik ke Cape Town balik. Aku nak beli tiket masa tu tak mampu lah, memang mahal lah. Dia bagi tempat tepi stadium ke kat tempat-tempat macam dataran ke, dia bagi satu windscreen besar kan. So kita sama-sama lah tengok kat situ free. Lepas tu ada event apa semua. So all around the world, people all around the world datang tengok. Yang mana tak dapat nak masuk stadium, dia tengok kat situ ramai-ramai. Kadang-kadang tu ada je dia orang saja nak rasa environment tu je. Dia orang pun kadang tak mampu juga nak masuk stadium tu. Ada setengah tu kan. Ada setengah tu pula yang jenis macam nak tunggu turn dia punya team masuk berlawan, dia join sekali untuk kita orang tengok kat skrin besar tu kan. Itu pada aku pengalaman yang best lah. Aku pernah selisih dengan Barnes, pemain England tu, Barnes. Aku pernah selisih dengan dia. Aku macam itu Michael Barnes kan? Cakap dia masa tu dia as a commentator dekat dia tu cakap aku macam aku nak kejar balik, tapi masa tu tengah-tengah ramai kan, macam aku dengan grup aku macam Michael Barnes semua, alamak, terlepas lah. Lagi satu aku pengalaman cakap pasal bola 2013 apa, aku bawa satu tim Real Madrid punya tim dari aku tak silap aku daripada Kuala Lumpur ke Melbourne. Yes, Kuala Lumpur ke Melbourne. Dia orang charter satu 380 tu. 25 ke 30 orang je, 50 orang lah. Satu 380 tu yang boleh muat 500 orang tau. Dia budak-budak dia je. Itu. Tapi aku mengharapkan Ronaldo ada, tapi tak ada. Tim mana ada masa tu? Tim mana sekali? Real Madrid. Masa tu tahun 2000 tak silap aku 2000 somewhere 2014 ke 2016 macam tu lah.
Sebab dia pergi macam friendly match dekat Melbourne. So yang ada naik masa tu Mario, Pepe, Wales, apa lagi aku tak ingat dah. Masa tu lah tim-tim yang ada Mario, ada Wales, Bale, silap aku Bale Pepe, Ronaldo, siapa lagi? Casillas ada. Semua best. Semua best. Galacticos lagi tu. And then aku serve Mario dengan Pepe. Dua-dua orang tu memang sebab dia orang duduk dekat business class kat atas upper deck. Aku kerja bawah tapi dia orang boleh nak makan kat mana-mana je. Tapi dua orang ni dia duduk dekat zon aku dekat ekonomi tu. Dia orang tu makan kat sana. So aku berkesempatan lah kan. Nak ambil gambar, aku punya bos tak bagi. Ada prosedur macam tu tak boleh ambil gambar semua. Tapi tengok-tengok pilot selamba ambil gambar. Aku macam makan hati kan. Aduh. Tapi itulah, tapi experience lah dia dapat jumpa. And then dia bawa pergi, diorang daripada Madrid turun KL, ada set lain yang buat. Dan aku bawa Kuala Lumpur ke Melbourne. Lepas tu daripada Melbourne ada set lain juga, dia pergi ke KL, lepas tu KL pergi Narita tu Madrid tu ada Ronaldo, dia cakap. Budak stewardess tu dapat ambil gambar dengan dia. Itu pun dia beranikan diri curi-curi, Ronaldo keluar daripada toilet, excuse me, take a selfie. Cakap untung lah. Tapi dia gila tu. Tapi dia orang tak letak pun dekat media sosial apa semua. Dia tunjuk lah, cakap apa, untung lah. Itu best lah, itu experience. Macam mana gelagat dia orang, a bunch of footballers dalam airplane? Dia orang biasa juga. Dia orang biasa. Kecoh. And then cumanya makanan dia orang particular sikit lah, sebab dia orang yang jaga makan dia orang tu, makanan pun ikut dia orang punya spec. Makan daging apa semua, dan timing dia orang jaga. Dia orang tak bagi simply makanan yang normal menu kita orang bagi, different. Tapi dia orang kecoh lah, kira macam tak ada apa, dia selamba je, dia buat hal dia. Bila time borak juga. Time dia orang ada juga yang pasal tak cakap. Ada Tapi it is like macam, and then dia orang pun sembunyi-sembunyi daripada manajemen dia orang. Itulah yang cara dia kawan tu. Itulah kan. Itulah experience yang best lah. Best sangat. And then aku yang yang berhormat Datuk Sri Najib pernah, Sri Muhyiddin pernah. Very nice guy Datuk Sri Najib, which is masa tu kita orang pergi ke Dubai, masa tu dia timbalan Perdana Menteri. Very nice guy. He is. And then dia lambat pasal ada satu bag Datuk Sri Rosmah ada tertinggal bag. So bag tu datang dalam 5 minit ke 10 minit lepas daripada waktu penerbangan, dan dia datang say sorry to us lah, which is very nice guy. Michelle Yeoh, Tan Sri Michelle Yeoh pernah. Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kalau kau nak off record kau tut lah. Setiap daripada kita punya passenger, kita ada nama betul diorang dengan pangkat diorang, kita orang dapat. Dan situ aku tengok ada satu nama Tan Sri tu, yes, Muhyiddin Yassin. Cakap, siapa ni bos? Muhyiddin lah. Oh, Muhyiddin. Situ aku tahu. Dan tiba-tiba keluar pasal ni kan, cakap nama dia. Nama betul dia. Itu yang itu macam satu pengalaman jugalah, which is aku dah tahu lama dah nama dia betul. Macam tu lah. Sebelum masa dia jadi timbalan Perdana Menteri UMNO dulu. Yes. Aku macam, sebab kita nak tengok siapa kita punya passenger ni. Sebab kita orang dapat notice kalau timbalan Perdana Menteri atau Prime Minister ada kapal dia sendiri. Timbalan Menteri kita
akan ada satu kod daripada airline yang mengatakan under security punya kod, which is dia kena declare kod sebab kita bawa VVIP, kita kena declare kepada siapa? Sorry. Declare untuk anak-anak kapal, which is kita ada VVIP yang kita kena betul-betul berjaga-jagalah sebab anything can happen, which is orang nak hijack ke apa kan. So macam tu. So kita dapat, kita bawa ini, kita panggil kod, adalah kod dia. Aku tak boleh nak dedah kat sini. Kita tahulah kod itu, which is kod yang berjaga-jaga. Dan so betul lah aku pula kena kerja first class masa tu. Alamak, aku macam tengok nama. Okay. Aku duk expect mana Tan Sri Muhyiddin ni? Yang ada Tan Sri Mahiyadin. Mana satu ni bos? Ni Mahiyadin lah. Okey. Bos aku beritahu. Dia rupanya. Jadi nama kadang-kadang ada juga kenalan aku yang kononnya datuk. Rupanya tidak. Tidak. Ada a few yang aku kenal dia, this guy kan. Aku kenal this guy. Selalu lah lepak apa semua. Tak lepak lagi macam kenal dia atas kawan pada kawan tapi tak pernah bersemuka. Tapi orang tahu dia panggil dia datuk. Kali member bagi tahu, aku member aku tu datuk tu dalam kapal kau sekali kat Berselas. Okey. Aku pun sajalah nak pergi Usha tengok. Apa nama aku tahu nama dia tapi aku tengok kat sini mana datuk ni, tak ada pun datuk. Okey. Kita tahu. Diorang mesti letak salutation apa? Yes, salutation. Kena letak juga Sebab kita kena panggil salutation tu. Kat first class dengan business class. Kalau tak macam aku pernah masa tu aku baru lagi kot. Ada this VVIP dia Datuk Sri, aku panggil dia Datuk. So dia tengok aku atas bawah. Kena panggil address dia sebagai Datuk Sri. Datuk je tak boleh. Macam tu. Setengah orang Datuk Sri is different kan. Tan Sri lagi lah kan. Kutu-kutu mana lah reti benda ni semua kan. Yelah kita kadang-kadang Datuk kita terlupa Datuk Sri. So dia pandang aku atas bawah macam tak tahu sama dia kenal aku ke as a singer ataupun dia macam asal panggil aku Datuk Sri. Tapi muka dia macam kau asal tak panggil aku Datuk Sri macam tu lah. Aku dapat rasa aura tu. Tapi yelah bila aku masuk tengok alamak Datuk Sri punya. Dia chat tu kadang-kadang lepas ada tu masa tu aku baru kan. Masa tu daripada situ kerja first class aku kena tik betul-betul Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Kau kena betul-betul. Tidak nanti kan. Tak pasal-pasal kan. Jadi macam korang tadi bila cakap tadi pasal macam hijacking mungkin boleh berlaku ke, jadi tingkatkan security dan sebagainya tu kan. Male and female steward and stewardess, korang train ke kepada seni pertahanan diri ke? Ada. Memang ada. Kita under disruptive passenger. Engkau sendiri pernah hadapi keadaan macam tu? Disruptive passengers? Disruptive ada, mabuk. This passenger is a Indian, warga negara India yang kita orang tu masa tu flight pergi ke Hyderabad ke Madras tak ingat. And then kita orang 5 orang cabin crew saja dan aku hanyalah seorang je jejaka dalam tu. So dia dah habis makan apa semua. This guy dia seorang-seorang bebe seorang dia jenis macam cakap kuat, orang dah nak tidur. Dia cakap kuat, lepas tu dia sembang dia orang kaya ke, orang besar, aku tak tahulah. Lepas tu dia macam datang kat Galley macam nak kacau-kacau kita orang, nak kacau-kacau. Sorry, datang kat Galley. Galley tu apa? Dekat dapur lah, dekat bahagian belakang tempat kita orang buat masak-masak apa semua, pantry kita orang lah. Lalu kita sediakan makanan, datang situ minta minum. And then dia minta minum lagi. And then daripada situ kita nampak dia ni dah berbau lah. Semua kita dilutekan sikit minuman dia. And then itu salah satu cara lah. Sebab dia akan minta. Kita tak boleh nak halang. Kita tak boleh. No, tak boleh. Kita yang kita boleh buat,
dia minta kita hold 5 minit ke 10 minit baru kita bagi. Dia pun kita dilute. Ini memang ada dalam sebahagian daripada korang punya latihan, prosedur dan sebagainya. Yes. Wow. Yang dan dari situ juga dalam prosedur manual, buku manual tak ada cakap benda ni. It just like macam kita through experience. Right. Macam mana kita nak handle dia. Kalau kita main bagi je, dia mabuk macam tu, macam mana kita nak handle dia. So kita akan tulis dalam kita punya report nanti, setiap penerbangan ada report dia yang akan tulis oleh ketua pramugara. So dia akan tulis dekat report tu, kita dilutekan dan kita hold permintaan this passenger kalau kod nanti dia complain lah. So kita ada backup report tu. Kita akan tulis situ, kita hold, kita dilute everything, and then this lepas dia masuk galley tu semua nak cuba nak pegang, nak meraba stewardess, aku dah cakap tak boleh ni. So aku tolak dia pergi duduk tempat dia. Tolak dia masuk macam mana? Maksudnya bawa dia lah. Slow aku tak tolak macam tu. Aku just macam okay, let's go to your seat. We sembang sana. Aku cakap, so aku layan lah apa. Aku layan apa saja yang dia nak cakap. Apa saja. Dan apakah yang dia perkatakan? Dia cerita, most probably aku pun tak faham dia cerita apa, dengan lenggok India dia semua. Aku okay. Alright. Mana yang aku faham. Okay. Wow, nice. So kita macam dia sembang, kita macam kita bagi dia happy lah. Bagi dia happy, so bagi dia lupa nak kacau pramugari ke, nak kacau passenger lain ke. Something like that. And then kejap-kejap dia nak bangun, dia nampak aku punya leading stewardess yang lawa. Leading stewardess aku nak check. Okay tak okay kan. Dan so aku dekat zone ekonomi, yang Mamat ni dekat leading stewardess dekat business class, aku dekat ekonomi. So dia intai sikit, dia nampak stewardess yang lawa tu. Dia macam bangun nak pergi kat stewardess tu, cakap aduh mak sudah. So aku follow sekejap. Okay. Dia pergi jumpa dengan LSU, dia sembang dengan LSU pandang aku pandang LSU. Macam kita macam berjaga-jaga ke kita tak nak nanti dia jadi wild. Pernah terjadi lah, tapi aku tak nak. Aku sorang-sorang kat sini kalau bergaduh, tapi aku dah select dah 2-3 orang yang aku nampak badan besar-besar. Kalau dia buat hal, aku select je 2-3 orang tu, penumpang lain tu. Macam tu je. Kalau apa jadi, aku dah dalam kepala otak aku, kau ni aku tak boleh handle, aku akan select 2-3 orang. Nanti kau akan cakap dengan dia orang lah. Aku mungkin perlukan bantuan kau. Jadi kalau apa-apa boleh tolong. Macam tu macam tu. Wow, ini sebahagian daripada SOP korang lah. So dia tak ada juga sebenarnya. Kau punya insting sendiri lah. Itu kita select tu bila emergency landing, emergency apa, kita buat select macam tu. Tapi we apply to this situation pun boleh. In case kalau kau tak cukup orang, kau minta tolong dengan yang able-bodied passenger yang yang betul-betul badan besar ke macam apa ke kan, yang boleh handle dia, ataupun sebab kita ada handcuff kat dalam kapal. Ada handcuff, which is handcuff yang pakai seal tu. Dia macam plastik je, bukan handcuff dulu, handcuff besi tu. Tapi lately lepas 901 pakai yang kabel tu kabel tu. Dia boleh ikat kat kaki dia, lengan dia kalau dia buat hal. And then kalau dia buat hal betul, memang ikat sampai airport, bagi kat polis lah. Itu je lah. Tapi kita orang tak nak macam tu. Kalau sampai kes polis, kita akan delay punya flight. Nak isi form tu, isi form ni kan, lambat. So apa jadi dengan passenger daripada India tadi tu? Layan. Aku layan lah. Aku layan sampai dia nak landing lah. Sampai nak landing. Tapi dalam masa aku duk layan dia tu, duk minta drinks lagi tu. Tapi kita still okay, you hold on, I'll come back with the drink later. You just cerita je. Ini disaksikan oleh para passengers lain lah ni. Masa tu passenger lain dah tidur dah. Dah gelap dah cabin. So aku terpaksa, kerja aku pun terpaksa tertangguh. Sebab dia start tutup lampu tu, dia start bising dah.
Itu macam itulah yang kalau pada aku yang kira macam tough jugalah. Cuma aku tak pernah ada yang lagi tough pada tu. Kawan aku pernah lah. Yang terpaksa panggil penumpang lain, paksa handcuff apa semua. Ada. Kejadian-kejadian ini berlaku dalam kapal terbang kita. Memang ada. Tak silap aku ada flight pergi London kot masa tu. Memang ada bergaduh. Terpaksa cabin crew dengan passenger lain pun turut sama menyumbang bakti. Aku tak tahu korang boleh bagi tahu atau tak boleh bagi tahu, tapi macam Malaysia Airlines ataupun kita punya penerbangan negara kita ada air marshal ke? Tak ada. Ini memang mungkin merasakan benda tu American je buat rasa. American Airlines dekat airline itu je buat. Rasa dekat Middle East pun tak ada silap aku. Middle East Airline pun tak ada, Singapore tak ada. Aku tak pernah dengar. Tapi kita Asia ke Malindo ke MAS ke, setahu aku memang tak ada. Sebab kalau nanti takut apa, bila air marshal bawa senjata. Takut jadi lain. Boleh bahaya juga. Kalau dapat senjata tu dapat kat cabin crew yang tak betul. Bahaya juga. Dapat kat passenger lain yang tak betul, bahaya juga. Kalau passenger tahu Malaysia Airlines ada air marshal, ada this particular guy nak hijack kapal, okey kita gini-gini, di air marshal ni ada pistol. Macam mana? Itu yang kita kejar dulu. Bahaya juga. Sama je kaedahnya kalau air marshal pun bahaya juga. American punya penerbangan air marshal dia memang carry weapon Oh, I see. Tak tahulah macam mana kan, tapi polisi syarikat masing-masing lah. Terus kita melompat sikit ke masa depan dan masa sekarang. Macam mana engkau boleh menjadi seorang yang techno savvy ni, internet savvy. Tengok punya set up semua very cantik. Macam mana engkau dapat benda-benda macam ni? Aku berkecimpung dalam internet marketing dulu. Masa zaman-zaman Facebook baru buka. Oh ya? Aku ada jual e-book through internet. So aku berniaga dekat internet dulu. Tahun 2006, 2007, 2008. Aku dah buat e-book Rahsia Poker tapi dah tak ada dah. So situ aku pernah dengar tak onecyber.com? Lupa. Iaitu internet marketing punya forum. So aku bergiat cergas dekat forum tu, which is kita buat internet marketing. Kalau kalau kenal Sifu Bat Jamal tu, Sifu Bat tu, aku punya colleague masa internet marketing dulu lah. Dari situ aku masa tu Twitter baru buka, aku dah register. Facebook tahun 2007 aku first register. Macam mana kau ada awareness pada benda tu? Apa yang memberi pendedahan? Masa tu aku naik stop, ada laptop, and then access to internet some country senang. So bila aku tak ada kerja, masa naik stopping, even kalau aku tak bawa laptop, aku pergi dekat crew lounge, which is the availabilities of the internet and the computer senang. Even kalau kau pergi Stockholm, dia punya kelajuan internet masa tu yang paling laju, which is tahun 2000 berapa, 2010, 2009, laju gila. Memang gila laju. Stockholm masa tu aku suka. Memang boleh tengok YouTube selamba, tak ada sangkut-sangkut, boleh download, upload everything, lagu, LimeWire ke, selamba kan. Satu movie tu sekejap je boleh download. Dulu download haram lah. Bila sebut Stockholm kan, aku kena tanya kau soalan ni. Kau pernah tengok Aurora Borealis tak? Apa tu? Aurora Borealis? Dia langit tu waktu petang dia macam aura tu. Tak ada, tak pernah. Tak pernah cumanya dia punya masa tu Twitter dia punya malam dia sekejap je. Malam dia pukul 11 maghrib, pukul 2 subuh. Dan the best part is aku berada dekat Stockholm ketika itu di bulan puasa. Oi. Puasalah engkau sepanjang hari ya.
Gila. Tapi nasib baik negara sejuk, so tak ada dahaga haus sangat. So duduk melepak je lah, macam bila nak buka. Kita orang lepak berbuka daripada pukul 7, lepak dekat crew room tu kan, ramai-ramai. Lepas tu masa tu ingat lagi arwah Ghaffar MH17 lah, aku punya supervisor. Lepak macam bila bang, lambat ni. Masa tu ada PS2 dekat crew lounge tu kan, main PS2, gonggang tunggu nak ni kan, main snooker, bilik semua ada. Lepak macam tu je lah. Sebab kita orang masa tu tak ada internet, tak ada handphone, smartphone apa tak ada, Facebook pun tak ada lagi. So buang masa macam tu lah. Dah keluar dah 3-4 hari duduk situ, takkan nak hari-hari kau nak keluar habis duit kan. So melayan bulan puasa tu lah tu kan, macam pukul 11 buka puasa kan. Yang best part tu pukul 9 ada some of us yang dah tidur pun tak boleh tunggu lama kan, sebab diorang even cerah lagi tapi dengan jet lag apa semua penat. Ada setengah tu 3-4 hari tak boleh lari daripada timing Malaysia lagi. So itu yang macam dia tidur terlajak buka, bangun-bangun masih puasa lagi masih puasa lagi. Gila. Tapi tu lah best kenangan. Dan korang tidak menggunakan bukan fatwa lah, hukum sebagai seorang musafir? Musafir bila pergi flight je, dalam flight je. Aku pernah buat flight. Paling lama sekali perjalanan puasa sebagai cabin crew bila kau buat flight ke London, tak salah aku, London MH4 pagi. Flight tu pukul 10 depart. KL time pukul 10. Okay, pukul 10 kita dah 5 jam puasa kan. Pukul 5 sampai pukul 10 dah. And then kau kira pukul 10 flight time is 12 hours. 10 campur 12 10 tu balik 10 malam lah. Itu flight time. Pukul 10 malam KL kita tak buka lagi tau. Dalam flight tu tak buka lagi. Sampai London dah kita orang ni. Sebab flight time 12 jam. London baru pukul berapa? London baru pukul 4 petang. So macam mana puasa lagi. Ya Allah, macam tu. And then buka puasa kat London pukul 9 malam. Winter. So 21 jam semua puasa total. Dan korang memang puasa macam tu. Syak tu. Aku pernah buat sekali tapi macam tak sanggup. Kalau ustaz-ustaz korang cakap apa hukum dia? Kalau kau larat buat, tak larat tak apa. Tapi kalau tak larat tu kena qadak balik ke? Kena. Tapi yang macam pilot kita orang memang confirm even flight pendek pun dia tak puasa. Sebab keselamatan. Dia tak boleh. Takut nanti lain-lain. Ya, betul. Engkau menghadapi tak passengers yang takut penerbangan dan panik dalam penerbangan? Banyak, ada kali. Ada sekali tu dia datang kat aku cakap I am very very afraid of flying, sambil dia cakap. Okay, aku calm down dia lah macam ni. Kebetulan masa tu dia duduk depan aku masa take off and landing. Take off lah especially. Dia takut. Dia jadi macam dia pegang kerusi ke apa semua, dia genggam kuat, kau-kaunya dia genggam. So aku dekat situ, aku layan dia bercerita lah. Tanya cerita-cerita yang kenangan-kenangan terindah lah. Cerita benda indah-indah lah dengan dia. Dan dia boleh relax. Saja yang dia boleh relax. Dia pun minta macam tu kan. So bila dia berborak, so dia boleh lari daripada situasi kapal nak take off apa semua tu. Itu je lah. Sebab dia bagus, sebab dia bagi tahu. Ada juga yang, tapi kebanyakan Mak Saleh dia bagi tahu. Ramai yang bagi tahu. Tak ada yang jadi menjerit seorang-seorang apa, tak pernah jumpa lagi lah. Tak ada. Cuma mungkin kalau Asian mungkin jadi takut pun dia orang diam je. Macam Mak Saleh dia baik aku bagi tahu. Ada setengah tu dia ada penyakit apa dia kata. Aku tak ingat dah. Dia siap bagi aku injection punya tu. If anything happen to me bla bla, jab je lutut dia ke paha dia. Macam jab tu.
pernah macam sejenis contoh macam cawan ke apa benda macam tu kan. Aku tak ingat dia punya apa, aku tak ingat dah. Macam tu lah. Pengalaman lagi lain tu, kalau kau petik aku ingat aku banyak. Aku antara orang yang takut flight lah, yang takut terbang lah. Tapi aku hadapi je lah juga. Ya, dia kadang-kadang aku cerita pada orang yang takut terbang. Okey, kau dekat perjalanan kita memandu, satu hari memandu berapa juta atas jalan raya. Dan satu hari kapal terbang berapa juta. Okey, perjalanan dekat jalan raya, accident lagi banyak. Lagi banyak daripada yang accident dekat kapal. Which is kapal terbang bila accident memang tragedi lah. Memang drama lah. Kan? Itu je lah. Tapi tak semua yang orang kata masih selamat lagi lah. Which is kita orang as cabin crew, pilots, even pilot 6 bulan sekali kena renew license. Cabin crew setahun sekali. Kapal terbang kena go through check everything apa semua. And then air traffic controller pun kerja 6 jam je nak jaga. 6 jam tak lebih jaga kapal. Very strict dia punya SOP untuk jaga keselamatan dia. Tapi perkara ni dia bukan perkara yang rasional. Dia adalah satu fobia. Yes. Kan? Because dia fobia tu kau tak boleh macam nak rationalize. Gayat lah. Macam gayat. Dan lelaki lebih tinggi percentage gayat daripada perempuan. Actually, aku pun gayat. Sama. Lepas tu? Aku cuma gayat bila kaki aku terdedah kepada ketinggian. Ya, dan tak ada penghalang. Bukan di kawasan yang lapang kan. Kalau dalam kapal terbang dia close. Kau macam dalam cable car. Dalam cable car takut tak? Yes, gayat. Gayat tu? Tak boleh. Aku boleh lagi lah, tapi dia jantung tu laju sikit lah. Dalam cable car aku takut putus, tapi aku tak ada takut. Aku tak ada takut macam kegayatan berdiri di atas tebing. Dulu di Keramat ada bangunan-bangunan 15 tingkat tau. Masa baru buka Pangsapuri 15 tingkat tu. Jadi kita orang budak-budak nakal, kita selalu panjat atas bumbung tu lah. Tingkat paling atas sekali pada Pangsapuri. Walaupun berdiri di tengah-tengah platform Pangsapuri tu, masih ada kegayatan lagi tu. Sebenarnya kegayatan ni apa tau? Kita ada perasaan nak terjun sebenarnya. Dan perasaan nak terjun tu buat kita rasa macam kita sedar. Itulah satu pergelutan dalam fikiran kita. Aku rasa nak terjun. Jangan terjun, mampus nanti. Aku pula rasa jangan terjatuh. Jangan terjatuh. Jangan jatuh ni kan. Itu. Siapa engkau tak ada perasaan nak tengok macam. Tadi itulah yang fobia tu. Curious, ada tak di kalangan pramugari yang develop that phobia eventually? Selepas dia dapat bekerja, dia develop fear of flying tu. Setakat ni aku tak pernah dengar lah. Tak pernah dengar. Tak ada. Yang mabuk apa sickness tu ramai, tapi dia jadi okey lepas. Selalu mabuk dulu, dia belajar jadi cabin crew, dia dah tak mabuk dah. Ada setengah tu pula tak pernah mabuk dulu, dia jadi cabin crew dia mabuk. Tapi ambil ubat lah. Ubat mabuk tu mabuk udara tu. Memang ada macam-macam occupational hazard dia. Macam. Tapi sudah tentu pengalaman ni semua mendewasakan Banyak actually, memang banyak. Kau travel, kalau selalu travel, kau tahu kau tak dapat kau dapat orang kata ilmu satu lagi buka mata lah. Kalau dulu kita tengok Malaysia ni, teruknya Malaysia ni, panasnya kan. Bila nak sejuk, aku kalau boleh nak pergi winter country sejuk-sejuk lah. Bila kau pergi tengok, lagi elok kau duduk kat Malaysia yang jenis tengah-tengah. Pada aku just nice. Ramai mak salih datang sini sebab weather kita. Kita je beria nak pergi sana kan. Okey lah sekali-sekala kau pergi, tak apa nak merasa. Okey.
But then untuk tinggal di situ lama-lama, pada aku kena fikir agak lah. Ya, betul. And then makanan apa semua kan. Kita sini kalau kita pakai macam ni lah rumah, kawan datang, jom keluar. Ambil wallet, terus ambil phone, keluar je. Kalau kan kau putih tu nak pakai baju, nak pakai tu, nak pakai ni, nak cari keluar ni, baru boleh keluar. Betul. Kalau tak, kau keluar, mati. Aku pernah kata macam berbaju nipis. Konon-konon nak keluar sekejap. Kali beku balik KL menggaruk Bila kita balik KL, kulit jadi akan gelupas. Gelupas dia gatal. Satu badan menggatal. Sebab kita tak tahu lotion masa tu. Pakai baju nipis. Konon-konon tak sejuk sangat ni. Sampai tengok kau sejuk. But weather unpredictable. Kau tengok kat weather, tengok forecast. Alah, takat 25, okey. Sampai sana tengok 19, 17. Angin dia lagi. Especially kalau dekat Aussie, memang kau tengok 25 tapi angin dia. Selain daripada Malaysia, negara paling best yang pernah pergi mana? Paling best of course kita punya Madinah dan Mekah lah pada aku. Lagi satu dari segi cuaca, dari segi scenery, aku suka Cape Town. Cape Town Cape Town best. Orang cakap tempat tu berbahaya. Dari segi keselamatan diri kerana banyak kan kes perompakan, curi. Sekarang je kot. Sekarang pun macam-macam jadi Cape Town sebenarnya. Tapi dulu tak ada. Dulu sana ada makanan halal, ada Melayu Cape, ada weather nice, scenery nice, ada pertembungan dua lautan. Kau dah tengok dah benda tu, tempat tu? Yes, pernah. Dia masa tu aku musim tak best sangat bila kau nampak satu pusaran air di tengah-tengah tu. Dia kata itu? Ini Atlantik, ini Pasifik. Tengah-tengah tu ada pusar. Oh ya. Kalau dia kata kalau weather winter ke sama ke tak? Winter ataupun apa, dia kata pusaran tu panjang lagi. Besar lagi. Pertemuan lautan Pasifik dan Atlantik silap aku. Tanjung Pengharapan dia panggil. Cape Hope Cape Hope. Itulah Tanjung Pengharapan. Di situ 2-3 kali ke pergi. 2-3 kali juga pergi. Sekali pergi masuk tengok sebab benda tu pakai tiket nak pergi tengok. Sekali pergi masuk, sekali lagi tu pergi dekat bawah tu je, tak pergi naik ke atas tengok pusaran tu. Duduk kat area tu saja. Tim bola sepak kau suka mana? MU. Sudah sampai Old Trafford? Dah. Aku sampai Old Trafford masa tu Ronaldo baru sampai. Ronaldo baru masuk 2003-2004 macam tu? Yes. Dulu? Yes. Dia baru sampai. Dia baru masuk ataupun setahun 2 tahun dia masuk. Tapi dia masa tu muda lagi. Dia kita macam siapa ni Ronaldo ni? Masa tu Beckham je kan? Dia ganti tempat Beckham nombor 7. Yes, Beckham. So aku pergi masuk lawatan. Masa tu Manchester ada lagi night stop dekat Manchester Malaysia Airlines. So hotel apa nama tempat hotel tu? Ingat tak? Aku tak ingat apa hotel tu. Hotel tu betul-betul dekat town lah, dekat Manchester tu. Tapi kita orang aku ambil train tak silap aku. Pergi ke Old Trafford tu. Silap aku ambil train kot. Seorang-seorang je pergi layan. Bayar berapa pound tak silap aku? 20 ke 30 pound. Untuk apa? Masuk dalam stadium tu untuk nasib bola sepak? Tak tengok. Aku pergi buat tour. Oh, okey. Pergi tour, duduk padang, tour masuk. Masa tu kejadian Alex Ferguson campak boot. Tunjuk lah. Sini the kejadian dia tunjuk kat sini. Terjadinya. Oh, dia tunjuk benda tu. Dekat dia punya dressing room tu lah. Sosial masa tu ada. Geng-geng dia. Dan belilah. Ambil gambar, beli ni sikit. Tapi masa Ronaldo masuk balik MU, aku cari gambar tak jumpa. Mana gambar aku? Aduh. Semua duk pakat keluarkan gambar tu kan. Ini kau kena tanya. Liverpool dah pergi? Liverpool tak pergi. Liverpool ke Chelsea aku tak pergi. Semua pergi. Tak boleh keluar Kuala Lumpur lalu berada. Penyokong Liverpool mengharungi lu jalan mana-mana. Aduh, tahu lah. Tapi sekarang ni bila dah tak jadi cabin crew, aku dah agak
terbiar sikit. Aku tak follow sangat dah sekarang. Oh. Tapi Liverpool ni tempat best lah. Wah, paling suka Liverpool. Yeah. Bukan sebab penyokong, betul. Tapi Liverpool tu dia punya environment keliling tu. Old Trafford macam kawasan perindustrian kan. Yes. Dia macam kering, dia macam dingin. Liverpool Kop tu, aku dah cerita ni banyak kali dah. Dia di tengah-tengah tempat perumahan tau. Kita kalau bawa kereta, pintu rumah orang, lepas tu pintu rumah orang, pintu rumah orang, pintu rumah orang, pintu stadium. Lepas tu pintu rumah orang, pintu rumah orang, pintu rumah orang, pintu stadium. Jadi dia punya apa akar umbi, dia punya sokongan tu real. Dan of course Liverpool mana Beatles ni berasal kan. Aku shock lah pergi sana tu. Lepas tu kat dia punya Merseyside river dia. Zarul, aku nak cakap terima kasih yang banyak-banyak sangat pada kau kerana sudi lapang masa. Tak ada apa lah. Kita luar suku, brother. Tak ada hal. Okay lah. Kita first time jumpa masa tu kan? AJL je? AJL. Masa lu dengar Ajai kan? Ya tu kenal. Okay. Tapi masa aku dalam industri dengan Umbrella tak sempat nak jumpa. Aku tak sempat nak berkawan masa tu dengan Umbrella. Masa tu kejap je. Tu lah, tak sempat. Yeah. Sekarang ni macam okay. Aku tunggu kak kau telefon at least finally. Aku selalu tengok je. Okay. Thank you. Kau tengok. Okay. Aku bukan apa je semacam tengok kau sharing dengan siapa-siapa kita dalam industri kan sama macam. Menarik. Sebab aku pun jarang share benda-benda yang sebelum ni yang cerita pasal apa. Dah 2 tempat dah aku kena edit. Tapi kalau kita kena sama dengan Real Madrid okey juga. Top juga. Macam sukan masih aktif lagi? Apa-apa sukan? Aku sekarang jogging dengan patut gym tak buka, main dumbbell je lah kat rumah. Gym tak boleh, main dumbbell tu selang-seli buat cardio, selang-seli buat. Lagi pun sekarang sakit lutut, tak boleh nak pergi jauh lah lagi sekarang. Sakit lutut ni kenapa? Dia sebab aku kena cari macam padang tau. Sebab kita impact bila berlari tu, impact dia akan rasa senang lah. Even aku pun jarang macam lately pasal PKP ni dah jarang benda-benda rutin yang aku buat, aku tak buat. Dulu makan glukosamin tu. Oh ya. Glukosamin tu kan. Dah ke laut dah, aku ingat kena cari balik glukosamin tu. Berlari, kalau berlari hari-hari dia akan rasa sengal. Di bahagian lutut tu actually. Ya, bahagian lutut tu. Ini kecederaan sukan dulu ke ataupun wear and tear? Wear and tear. Glukosamin tu memang bagus lah. Apa nama brand yang aku selalu ambil dulu tu? 1500 industrial strength punya. Aku ambil 1500 juga. 6 bulan. Dia kena ambil 6 bulan kan? Cycling ni buat tak? Cycling tak. Kenapa tak cycling? Aku di approach untuk cycling daripada I think 2016, 2015 saya ikut. Dia approach oleh siapa untuk apa? Budak-budak main basikal lah. Basikal tak in lagi. Tapi budak-budak kru, budak cabin crew dah main basikal lama lah. Kawan-kawan aku ni. So ada some tu jenis bawa basikal lipat tu, pergi night stop bawa basikal gitu. Ada. Ada. Aku terkejut dengar mula. Ada. Dia bawa basikal. Tapi yang basikal lipat tu lah. Dia budak-budak tu approach kali dia cakap, aku. Sebab aku jenis bawa basikal aku tak rasa penat macam berlari. Itu lah aku rasa macam tu. Ya betul, faham. Sebab aku nak dapatkan 5 km ni aku bawa basikal tak ada rasa apa pun. Macam apa ni kan. Ada peluh langsung tu. Tak ada. Aku tak rasa peluh. Macam tu lah aku rasa. Dan modal banyak kan. Yang aku masukkan juga sebenarnya, aku suka basikal. Memang aku suka basikal. Betul. Aku ada flat bike satu, aku ada mountain bike satu. Tapi yang aku masukkan lebih daripada sudut exercise tu, stationary bike tu. Masa aku di arah oleh doktor untuk ambil glukosamin,
salah satu lagi training dia adalah cycling. Aku punya rawan tu dah Betul. apa? Aku pun dah sebenarnya pun aku cakap itu, aku pun terfikir kak, aku maybe nak kena cycling dah ni. Sebab impact dia kurang bila cycling kan, bila berlari. Tapi itulah, aku duk usah. Seminggu je aku usah, lepas tu aku dah tak usah dah basikal. Aku tak boleh nak pupuk minat tu, aku tak tahu kenapa. Betul, aku faham. Engkau ni kena jiwa, kena berlari, kena ada sebab, angin betul. Sebab aku tak tahu, mungkin maybe masih lagi kental dengan jiwa berlari tu. Walhal hakikatnya badan dah tak boleh. Tapi masih lagi ego di situ, nak kekal juga berlari kan macam. Aku tak tahu, mungkin tengoklah macam mana. Slowly tengok. Ketinggian berapa? 172. 172. Berat dalam good berat lah. Berat dalam BMR lagi kot sekarang. Aku tak tahulah ke laut juga sekarang ni pun. Aku tadi nak cakap terima kasih, tapi tiba aku kira nak tanya. Aku assume kau seorang yang aku tahu kau seorang yang ahli sukan, dan aku assume kau punya tubuh badan tu adalah dipanggil apa, fast twitch muscle kan. Macam mana letak soalan ni? Bagaimana engkau rasa nak bawa diri kita semakin kita meningkat usia untuk mengekalkan stamina, muscle, dan dia menjadi semakin susah ke, dan macam mana engkau punya approach terhadap kesihatan dan fitness? Yes, aku PKP satu benda yang buat memberi kesan jugalah pada approach aku untuk kekalkan kita punya kesihatan as dah meningkat ke. I'm now at 48. Lagi 2 tahun kan. 2 tahun dah 50. So dengan tak ada, kita boleh tak pergi gym, tak boleh, dan berlari sakit lutut tu, this year dengan tahun lepas tu yang menjadi kesyukuran pada aku. Dan satu lagi dari segi pemakanan. Pemakanan dia agak tak boleh nak jaga sangat. Dia hari ni jaga, besok tak jaga. Lepas tu 2-3 hari kita dalam rumah bersama dalam rumah, wife apa semua, dan kita terdedah dengan benda-benda macam tu. Bila kita bekerja, dulu kita bekerja, kita boleh lari daripada kata makanan sikit, sebab kita leka bekerja. Kita boleh, okeylah, kita mungkin ambil lunch sikit je, ataupun kita skip lunch, kita ambil dinner je, macam bolehlah kita jaga kita punya sukatan. Ini sekarang dia agak cloud sikit dengan musim duriannya lagi, dengan aku pun. Dan bila dah nak, dia terpaksa juga sebenarnya kena buat juga. Sekarang pun aku slowly, tapi tak adalah kira macam dia, walaupun begitu, tapi taklah aku melantak nasi 3 pinggan, 2 pinggan. Not even 2 pinggan pun. Cuma 1 pinggan je. Tapi for me 1 pinggan tu dah banyak lah. 1 pinggan 1 kali makan ke, atau 1 pinggan untuk 1 hari? 1 pinggan untuk 1 hari. Ya, betul. Engkau dah memang mengamalkan macam tu Dari dulu. Itu pun for me, aku dah amalkan. Pun still badan masih lagi dia turun naik. Betul. Dia plateau, macam aku nak kena. Aku tanya Kevin Zahari tadi, kau kena tukar kau punya ni. Aku tanya dekat dia punya live lah. Dia kata you kena tukar bagi your body shock. Maksud? Shock maknanya terkejut lah, macam kita puasa. Kita puasa, hari ni puasa 2 hari, lepas tu besok puasa 3 hari. Which is aku ada buat jugalah. Intermittent fasting Intermittent fasting. Kita buat puasa sunat lah. Kita buat Isnin, Khamis kan. Ada 2 minggu, okey. Lepas tu ke laut balik. Itu ya kan. Tapi masa first PKP, naik badan. Lepas tu kita puasa. Lepas tu puasa, lepas tu kita raya. Dengan tak rayanya semua. Kan? Masa tu aku turun. Aku turun pasal lepas puasa tu, I just carry on dengan diet. Which is turun sangat. Which is bukan turun sangat lah, maintain lah. Daripada sebelum puasa tu naik badan, dan maintain balik before that PKP. Masuk PKP 2 ni, ni
sebab kita tak puasa kan. Dan PKP kedua ni kita tak berpuasa sangat kan. So itu yang buat kita pun kerja pun sama kalau berlakon hektik, itu yang buat kita ni bila tak berlakon buat video dalam bilik macam ni je. Nak makan je kan, rasa perasaan tu kan. Nak makan je. Itulah. Tapi memang fasting dah bertahun juga buat lately je, sebab bila aku fikir macam tu dah nak shockkan body tu. Itu je. Tapi sekarang aku kena buat cara lain, aku tak tahu nak buat apa. Tapi sekarang ni aku main dumbbell, nampak sikit lah macam masa tu naik. Tapi badan berat dia still, I hope boleh, sebab dia tak boleh macam mana dia makan aku rasa makan lah. Nak kena handle makan lah. Sebab masa aku dumbbell apa semua okey, masa ada nampak sikit dia punya tu tone dia at least nampak sikit, ada tone sikit lah, which is tak adalah betul sangat, tapi nampak sikit daripada before punya ni kan. At least kita berapa, kita nak berlakon, at least nampak tu sikit je lah. Betul. At least tone lah kan. Betul. Aku secara peribadi aku tak berapa hiraukan sangat pasal berat badan. Aku lebih utamakan pasal ukuran pinggang. Jadi aku rasa yang lebih tepat adalah ukuran pinggang berbanding dengan berat badan. Kalau kita main besi, workout dan sebagainya, badan kita boleh berat kan, disebabkan oleh muscle density tu lebih berat daripada fat kan. The moment pinggang aku okey lagi, try agak pakai seluar-seluar sebelum ni. Okey, boleh lagi. Dia cuma di bahagian peha dia ketat sikit. Pinggang lepas, peha ketat sikit. Itu je lah. Betul. Sama lah. Sebab kita bersukan kan, peha kita besar. Kita mungkin kena buat challenge lah nanti soon. Kita buat antara kita sendirilah yang monitor 16 jam puasa, tengok. Okey, aku boleh sambut jalan tu. Berani dicabar? Berani. Up sikit lah. 21 jam pun boleh. 21 jam. 21 jam. Okey, bila? Hari apa?